Saya mohon menyokong. Yang berhormat Kepayan. Datuk Speaker, saya merasa sukacita dan berterima kasih kerana dapat membahas ucapan dasar kerajaan yang disampaikan oleh Tuan Yang terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah pada 17 Jun 2013. Saya merasa bangga kerana dalam ucapan dasar yang disampaikan telah mengharapkan agar semua ahli yang berhormat dapat memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat dengan memain peranan secara aktif dan efektif di sesi persidangan Dewan Undangan Negeri dengan memberi input dan idea-idea bernas yang boleh membantu kerajaan negeri untuk membangun negeri Sabah. Malangnya, saya terdengar daripada Yang Berhormat Bengawan yang mengutuk pembangkang baru tadi, dan ini saya rasa adalah tidak sesuai kalau mengikut semangat ucapan dasar tersebut. Justru itu. Tuan Speaker, mohon laluan. Minta penjelasan yang mau bagi Ya, dia ruang atau Ya, tidak? tadi YB Bengawan ada mengutuk pembangkang ya, tetapi saya rasa itu adalah tidak Tuan sesuai. Speaker, kerana saya mohon melanggar semangat. penjelasan. Dia minta penjelasan yang mau bagi ke tidak? Dia minta penjelasan ataupun yang hormat tidak bagi? Saya teruskan dulu. Kan yang hormat. Justru itu, saya selaku ahli Dewan Undangan pembangkang akan menunaikan peranan dan tanggung jawab saya untuk memastikan harapan tersebut tidak sia-sia saja. Dengan itu, saya berharap kerajaan akan membantu ahli Dewan Undangan pembangkang dalam menjalankan kerja-kerja kami untuk membantu kerajaan negeri membangun negeri Sabah. Untuk mencapai matlamat tersebut, kerajaan haruslah membantu adun pembangkang seperti berikut. Mungkin memberi kebenaran adun-adun pembangkang memilih pegawai kemajuan rakyat, menyediakan pejabat adun, dan yang penting membenarkan adun pembangkang menghadiri mesyuarat pejabat daerah, majlis maupun bandaraya. Saya ingin mengucapkan syabas kepada kerajaan kerana mengambil tindakan pantas menubuhkan dengan izin Eastern Sabah Security Command (ISCOM) dan Eastern Sabah Safety Zone (EAST). Saya berharap kerajaan akan terus memastikan keselamatan bukan saja di kawasan ISCOM East Zone tetapi di seluruh Sabah. Saya ada membaca keratan akhbar yang mengatakan bahawa tentera di Raja Sulu akan terus mengganggu dan menuntut negeri Sabah. Mereka juga ada mengatakan hasrat atau rancangan mereka meneruskan perjuangan mereka secara guerrilla warfare. Saya berharap keselamatan kita akan menangani ancaman-ancaman tersebut. Berkaitan dengan ancaman-ancaman seperti berikut, saya ingin melihat lebih banyak program dari pihak polis atau keselamatan khasnya untuk mengurangkan dan menangani jenayah di Sabah. Sektor pelancongan adalah sensitif kepada keadaan keselamatan negeri. Sudah tentu pencerobohan di Kampung Tanduah, Belah Datu telah mengakibatkan berkurangnya pelancong melawat Sabah. Ia juga mengganggu perniagaan-perniagaan di Belah Datu, khasnya ladang-ladang kelapa sawit. Berapakah revenue atau pendapatan kita yang hilang dari kes pencerobohan tersebut? Saya juga berharap kerajaan akan prihatin tentang kebersihan di bandar. Bandar-bandar yang kotor mempunyai impak negatif terhadap pelancong. Kerajaan harus tingkatkan usaha untuk mencapaikan tahap bandar-bandar yang bersih. Kita masih melihat parit-parit yang bau busuk, airnya tertakung dan tandas-tandas yang bukan saja busuk bau tetapi rosak, tidak ada air dan malangnya kita kena bayar pula. Dan Tuan Speaker, mungkin tandas di Dewan Undangan Negeri juga perlu diberi perhatian. Sabah mempunyai lebih daripada 1 juta hektar kelapa sawit, ladang kelapa sawit. Ladang-ladang kelapa sawit tersebut adalah kawasan-kawasan yang boleh mengeluarkan hasil ternakan, terutama sekali daging lembu dan kambing. Jika kita memberi 5 hektar kepada setiap lembu, kawasan kelapa sawit boleh menampung kira-kira 200,000 ekor lembu. Kilang kelapa sawit juga mengeluarkan yang dipanggil palm kernel cake atau PKC untuk pemakanan haiwan. Dengan adanya rumput dan PKC, industri ruminan di negeri Sabah boleh berkembang
negeri Sabah sudah tentu boleh menjadi negeri pengekspor daging lembu. Yang menjadi masalah kepada pembangunan industri ruminan adalah tindakan kerajaan mengimport daging beku terutama sekali dari India. Daging tersebut boleh dibawa masuk ke Sabah dengan kos yang rendah tetapi dijual seperti daging segar di pasar. Untuk memastikan industri ruminan tersebut berjaya, kerajaan mesti mengurangkan kadar pengimportan daging segar mengikut kebolehan penternak tempatan mengeluarkan lembu. Kerajaan mesti memberi insentif kepada penternak lembu, terutama sekali ladang-ladang kelapa sawit dengan mengurangkan atau menghapuskan pengimportan daging beku terutama sekali daripada India. Dalam ucapan dasar kerajaan, saya terpikat dengan satu isu yang terdapat dalam program melangkah ke arah Besrah Community. Ini adalah memartabat dan memperkasakan Institut Anak Negeri. Saya ingin menarik perhatian kerajaan bahwa isu bangsa Sino-Native haruslah diselesaikan. Sabah mempunyai 3 undang-undang mentafsirkan native atau anak negeri. Daripada Interpretation Definition dengan izin, Definition of Native Ordinance 1964, Perlembagaan Persekutuan Artikel 161A/6/B dan Perlembagaan Negeri Sabah Artikel 41/10. Walau bagaimanapun, perkataan native tidak ditafsirkan dengan jelas jika dibandingkan dengan bangsa Melayu atau Malay yang ditafsirkan dengan jelas dalam perlembagaan. Dengan itu, definisi native adalah luas dan terbuka kepada banyak interpretasi. Inilah yang membuat dengan izin confused state of affairs dan memberi peluang untuk disalahgunakan. Kerajaan sebenarnya faham masalah definisi native tersebut kerana pada tahun 2003 satu jawatan kuasa tinggi di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah menubuhkan untuk melihat dan menyelesaikan masalah tersebut. Apakah kejadian atau keputusan jawatan kuasa tersebut? Oleh kerana definisi native belum diperjelaskan, maka saya merasa bahwa mewujudkan satu bangsa yang dipanggil Sino-Native adalah tidak sesuai. Ia bukanlah satu bangsa. Saya meminta kerajaan supaya menasihatkan Jabatan Pendaftaran Negara supaya perkataan Sino-Native tersebut tidak dipergunakan dalam urusan resmi kerajaan. Yang betul, JPN haruslah menggunakan Sino Kadazan, Sino Dusun, Sino Murut, Sino Rungus dan lain-lain yang berkenaan apabila memberi bangsa kepada individu tersebut dan yang berkenaan. Pada masa kini, selain dari salah penggunaan Sino-Native, JPN juga tidak mengiktirafkan bangsa Sino Kadazan misalnya. Malah, anak yang mempunyai ibu bapa Cina dan Kadazan diminta memilih antara satu, yaitu Cina atau Kadazan, untuk bangsa mereka dalam dokumen rasmi. Saya rasa ini tidaklah adil bagi anak tersebut kerana beliau mempunyai 2 keturunan. Sabah memang unik sekali dan inilah yang membanggakan negeri kita dan seterusnya mengharumi lagi negeri kita. Saya berharap kerajaan dapat mempercepatkan kerja-kerja jawatan kuasa yang ditubuhkan untuk melihat isu native tersebut dan sekaligus meminta Jabatan Pendaftaran Negara untuk membetulkan dokumen-dokumen surat beranak maupun MyKad dengan membubuhkan bangsa yang tepat. Saya berharap pada masa-masa yang akan datang, seorang orang asal merasa bangga jika borang-borang resmi kerajaan jangan lagi meminta mereka membubuh ruang sebagai lain-lain. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merayu kepada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan untuk mempercepatkan mengeluarkan surat tarik balik sijil anak negeri bekas yang berhormat Seri Tanjung Jimmy Wong. Isu ini masih lagi bergantung dan saya rasa ini adalah tidak adil atau injustice bagi saudara Jimmy Wong. Saya meminta kerajaan untuk mengambil keputusan tentang hal ini dengan segera. Tuan-tuan dan puan, Tuan Datuk Speaker. Teruskan yang hormat. Sebagai seorang terlibat dalam sektor pelancongan dan hidupan liar, saya ingin membawa isu kematian 14 ekor gajah pada bulan Disember 2012. Datuk Speaker, industri pelancongan Sabah menerima sedikit ketukan negatif dengan kematian seorang pelancong Australia, seorang doktor veteriner bernama Jenna O'Grady Donley, apabila beliau dicucuk dengan gading serta dipijak oleh seekor gajah di hutan simpan hidupan liar Tabin pada Julai 2012.
Industri pelancongan sekali lagi mendapat ketukan negatif apabila 14 gajah pygmy dijumpai mati di hutan simpan Gunung Rara pada Desember 2012. Mengikut laporan, 14 gajah tersebut didapati mati dalam tempoh 3 minggu pada Desember 2012 di dalam hutan simpan komersial yang diurus oleh Yayasan Sabah. Laporan itu juga mengatakan bahawa terdapat 2 ladang kelapa sawit dan 1 syarikat membalak di kawasan tersebut. Mengikut laporan, gajah-gajah tersebut didapati mengalami pendarahan ataupun severe bleeding yang serius dan juga luka-luka pada ususnya. Ini adalah salah satu tanda keracunan. Ujian makmal di Malaysia, Thailand dan Australia belum lagi dapat memastikan racun tersebut ataupun adakah racun itu sudah diketahui. Berita mengenai kematian gajah-gajah tersebut telah menarik perhatian dunia, apatah lagi bila gambar menunjukkan seekor anak gajah yang berusia 3 bulan sedang cuba menarik perhatian ibunya yang sudah mati. Berita gambar serta tersebut sudah tentu menimbulkan kesan yang negatif terhadap negeri Sabah khasnya dan Malaysia amnya. Sekarang sekumpulan naturalis dan konservasionis akan menggunakan insiden ini untuk mengetuk negeri kita, terutama sekali populasi gajah yang sudah menurun disebabkan pembersihan hutan untuk ladang kelapa sawit. Saya juga melihat dan membaca satu laporan yang mengatakan tentang perang kejam terhadap alam semula jadi yang menyebabkan berkurangnya haiwan liar seperti badak sumbu dan gajah. Berita seperti ini membawa kesan yang buruk kepada industri kelapa sawit yang mana negara kita bergantung besar pada masa sekarang. Kita mesti faham, ada beberapa lagi NGOs yang memburuk-mengurukkan negara kita dengan menggunakan orang-utan dan kehilangannya habitat hidupan liar tersebut sebagai alasan. Saya ingin bertanya kepada kerajaan, kenapakah keputusan postmortem belum lagi diketahui? Apakah jenis racun yang digunakan? Adakah kerajaan masih meneruskan siasatan untuk mencari orang-orang yang bertanggung jawab ke atas kematian gajah tersebut? Adakah kerajaan menimbang untuk menyenaraikan gajah dalam spesies yang dilindungi di bawah Schedule 1 Enactment Konservasi Hidupan Liar Sabah 1997 dan oleh kerana kerajaan ini mempromosikan industri pelancongan khasnya, ekoturism, adakah kerajaan masih membenarkan pembalakan, membersihkan hutan untuk ladang kelapa sawit atau melombong? Saya ingin membawa isu kematian gajah tersebut kerana selepas insiden pencerobohan tentera di Raja Sulu yang dramatik dan melibatkan kehilangan nyawa pada 10 Februari, kes atau isu kematian gajah sudah dilupakan. Sebelum kita terlupa, saya merayu kepada kerajaan untuk terus menyiasat dan mencari orang-orang yang telah membunuh gajah-gajah tersebut dan hadapilah mereka ke mahkamah. Saya rasa ucapan dasar kerajaan yang disampaikan oleh Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri walaupun tidak begitu komprehensif, tetapi ia mempunyai ciri-ciri yang menghormati peranan ahli Dewan Undangan, termasuklah ahli Dewan Undangan Negeri Pembangkang. Saya berharap kerajaan akan meneliti dan menimbang ucapan dan hasrat saya ini. Dengan adanya pendekatan seperti demikian, maka saya mohon menyokong. Terima kasih. Yang berhormat Karamunting. Tuan Speaker, terlebih dahulu saya memanjatkan kesyukuran pada Tuhan kerana dengan limpah keizinannya, saya dapat bersama-sama di Dewan yang mulia ini untuk turut serta